Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Di dalam sesi ini, Umi menyediakan beberapa video untuk disaksikan bersama-sama. Umi harap melalui perkongsian video tersebut, anak-anak akan mendapat sedikit sebanyak input. Daripada video-video tersebut, kita akan sama-sama menjawab soalan yang telah Umi sediakan. Jom kita saksikan. Adam yang berumur 8 tahun dan keluarganya sedang mendirikan kemah di tebing sungai. Bapanya, Josh, telah membawa mereka berkemah. Pada sebelah petang, Josh berkata kepada keluarganya, "Mari kita kumpulkan dahan-dahan mati yang kering untuk membuat unggun api pada malam ini." "Hurray!" teriak Adam. Josh menyusun dahan-dahan kering yang dikumpulkan menjadi longgokan. Adam bertanya, "Mengapakah kita perlu menyusun dahan-dahan ini? Mengapakah tidak timbunkan sahaja kesemuanya, memandangkan kita akan membakar semua dahan ini nanti?" Josh tersenyum dan berkata, "Kita menyusun dahan-dahan ini supaya ada ruang-ruang antara susunan dahan. Ruang-ruang ini akan dipenuhi dengan udara yang mengandungi oksigen. Oksigen diperlukan untuk pembakaran. Selepas oksigen habis digunakan, udara panas naik ke atas dan udara sekeliling yang sejuk dan kaya oksigen mengalir masuk dan membolehkan api terus menyala. Jika kita timbunkan semua dahan-dahan ini, ia mungkin terlalu rapat sehingga terlalu sedikit ruang untuk udara antara dahan-dahan. Kemudian, dahan-dahan ini akan lebih susah terbakar kerana tidak cukup oksigen." "Oh, sekarang saya faham," kata Adam. Josh kemudian meletakkan beberapa helai surat khabar yang renyuk ke dalam tapak longgokan dahan kering itu. Adam bertanya mengapa bapanya menambahkan surat khabar itu. Bapanya tertawa kecil dan berkata, "Benda-benda yang boleh terbakar dipanggil bahan api. Jenis-jenis bahan api yang berbeza menyala dan terbakar pada suhu berbeza. Kertas mempunyai suhu nyalaan yang lebih rendah dan oleh itu terbakar dengan mudah. Kayu mempunyai suhu nyalaan yang lebih tinggi dan lebih susah untuk terbakar. Oleh itu, kita gunakan kertas untuk menyalakan api yang kemudian akan memanaskan dan membuatkan kayu terbakar," kata George. Dia kemudian menggores sebatang mancis dan menyalakan kertas-kertas surat khabar itu. Kertas-kertas surat khabar terbakar dengan terang dan kemudian dahan-dahan kering itu juga mula terbakar. Keluarga itu menikmati masa yang menyeronokkan memanggang gula-gula marshmallow di atas unggun api yang marak. Apabila tiba masa untuk tidur, Josh mencurahkan air ke atas unggun api untuk memadamkannya. Melihat pada wajah anaknya yang keheranan, dia menerangkan yang air menyejukkan dahan-dahan yang terbakar dan oleh itu api terpadam. Peter dan Jane berada di pameran keselamatan kebakaran yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba Tempatan. Seorang ahli bomba menunjukkan bagaimana untuk memadamkan api kebakaran menggunakan alat pemadam api. Ahli bomba itu memberitahu hadirin untuk mengingat PASS, P-A-S-S. P adalah singkatan bagi Pull the Safety Pin, yang bermaksud tarik pin keselamatan. Ini adalah perkara pertama yang kita perlu lakukan. A adalah singkatan bagi Aim at the base of the fire, yang bermaksud halakan pada tapak api, di mana bahan api yang terbakar berada dan perlu disejukkan atau dipisahkan daripada bekalan oksigen, atau kedua-duanya sekali. S pertama adalah singkatan bagi Squeeze the Trigger, yang bermaksud tekan picu, untuk melepaskan bahan pemadam api daripada alat pemadam api. S seterusnya adalah singkatan bagi Sweep Side to Side, yang bermaksud gerakkan sisi ke sisi untuk menutup semua bahan api yang terbakar dengan bahan pemadam api. Ahli bomba itu kemudian menyalakan selengguk kayu dan menunjukkan teknik PASS dengan menarik pin keselamatan, menghalakan muncung pada tapak api,
Menekan picu dan menggerakkan muncung sisi ke sisi untuk memadamkan kayu yang terbakar. Selepas itu, ahli bomba tersebut menerangkan bahawa terdapat jenis atau kelas api kebakaran yang berbeza bergantung pada jenis bahan api. Oleh itu, jenis alat pemadam api juga adalah berbeza untuk memadamkan jenis api kebakaran yang berbeza. Alat pemadam api air hanya sesuai untuk memadamkan api kebakaran daripada pepejal mudah terbakar seperti kertas, kayu, getah atau fabrik. Kod warna alat pemadam api air ialah merah. Alat pemadam api busa adalah sesuai untuk memadamkan api kebakaran dari pepejal atau cecair mudah terbakar, seperti petrol, kerosin atau cat. Kod warna alat pemadam api busa ialah putih kuning. Alat pemadam api karbon dioksida adalah sesuai untuk memadamkan api kebakaran daripada cecair mudah terbakar dan litar pintas elektrik disebabkan oleh pendawaian atau peralatan yang rosak atau soket kuasa yang mengalami lampau beban. Kod warna alat pemadam api karbon dioksida ialah hitam. Alat pemadam api yang paling serbaguna adalah jenis serbuk kering yang sesuai untuk memadamkan api kebakaran daripada pepejal, cecair dan gas mudah terbakar, litar pintas elektrik dan logam mudah terbakar seperti natrium, kalium atau magnesium. Kod warna alat pemadam serbuk kering ialah biru. Ahli bomba itu kemudian menyenaraikan beberapa langkah keselamatan untuk mencegah berlakunya kebakaran di rumah. 1. Memasang pengesan asap dan penggera kebakaran di setiap tingkat, terutamanya di dapur. 2. Jangan sekali-kali membiarkan objek-objek panas tanpa jagaan, seperti memasak makanan di atas dapur, lilin dan setanggi yang menyala atau setrika yang dihidupkan. 3. Jauhkan mancis dan pemetik api dari kanak-kanak. 4. Padamkan puntung rokok sebelum dibuang. 5. Jangan mengenakan beban berlebihan pada soket dengan peralatan elektrik yang banyak. Wow, kata Jane. Saya mempelajari banyak maklumat berguna hari ini. Saya bersyukur kita menghadiri pameran ini. Created using Powtoon. Selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini bagi sesi yang kedua. Jadi untuk lebih memahami, jom kita teruskan lagi dengan melakukan aktiviti yang seterusnya. Tapi Umi harap sedikit sebanyak anak-anak seronok dengan apa yang Umi kongsikan kepada kamu semua. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.